Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua anak-anak murid, cikgu yang dikasihi sekalian dan semua penonton-penonton di luar sana. Okey, kita akan meneruskan lagi sesi perbincangan kita dengan tajuk seterusnya iaitu hukum kegravitian semesta Newton. Ini 3.1 3.1 ni nak cuma pengenalan, nak kaitkan di antara bagaimana daya graviti ni muncul ataupun terbentuk apabila beradanya dua objek di antara jarak yang tertentu. Okey, sebelum kita meneruskan lagi, marilah kita sama-sama saksikan ataupun kita lihat apakah sejarah di sebalik hukum ataupun konsep kegravitian ini. Okey, seperti yang tercatat dalam buku teks ini, pada tahun 1966, saintis Isaac Newton telah memerhati sebuah apple. So masih ada kes ataupun apple seperti yang kita selalu dengar sebelum ni lah, cerita-cerita yang berkenaan dengan buah apple ni yang dikaitkan dengan Newton ni. Okey, so Isaac Newton ni ada cerita di sebaliknya mematikan buah apple yang jatuh secara tegak ke bumi dan gerakan bulan mengelilingi bumi. So beliau menyimpulkan suatu daya tarikan bukan saja wujud antara bumi dengan buah apple tetapi juga antara bumi dengan bulan. Jadi masing-masing ada daya yang akan terbentuk secara berpasangan. Okey, seterusnya, daya graviti dikenali sebagai daya semesta. Okey, so ini yang kita nak bincangkan ni, daya semesta, kerana daya graviti bertindak di antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. So tadi kita dah tengok, sebelum ni kita dah tengok video yang berkaitan dengan alam semesta. So banyak planet dan banyak bintang. Jadi masing-masing bintang, planet dan matahari dan macam-macam itu semua, so masing-masing mempunyai daya tarikan di antara satu sama lain. Ini yang dikatakan ataupun yang dicadangkan oleh Newton tadi. Okey, Rajah 3.3, ini Rajah 3.3 di bawah ni menunjukkan daya graviti antara matahari, bumi dan bulan. Okey, bagaimanakah daya graviti antara jasad dapat diterangkan? Okey, so kita ada dua objek lah. Okey, dua objek yang besar sekali di sini adalah matahari, kemudian ada bumi dan ada bulan. So, di antara kedua-dua objek, contohnya di antara matahari dengan bumi, ada daya tarikan dia. So, ini yang dikatakan sebagai daya graviti. Daya graviti antara bumi dan matahari. Nampak tak? Cuma daya ini arahnya berlawanan. Kalau kita tengok matahari ni arah ke sana. Okey, manakala bumi arah dia ke sini. Daya di berlawanan lah. Okey, begitu juga dengan daya tarikan di antara, daya graviti di antara matahari dan bulan pun ada daya tarikan ataupun daya graviti masing-masing, dan juga di antara bumi dengan bulan. Okey, so masing-masing ada daya graviti. Okey, kita teruskan lagi. Okey, pada tahun 1687 Isaac Newton mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. So dia buat satu penemuan lah, buat satu penemuan. Dia kata di antara dua jasad ada daya graviti di antara dua-dua itu. Jadi dia buat dua hubungan lah. Hubungan yang pertama, dinyatakan bahawa daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim. Hasil darab jisim dua jasad tersebut. Jadi kalau jasad itu satu dilabel sebagai M1 jisim yang pertama dan M2 jisim yang kedua. Jadi dikata F berkadar terus dengan hasil darab M1 dan M2. Manakala hubungan yang kedua nyatakan daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak. Kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. So, dia wujudkan satu lagi hubungan di antara daya graviti dan jarak. Jadi kata apa hubungan dia? Berkadar songsang. Okey, berkadar songsang di antara kedua-duanya. Maka dia gambarkan di sinilah keadaan dia. Dia kata di antara dua pusat dia di antara dua jarak dia di antara pusat objek 1 dan pusat objek 2. Dia tidak kata jarak di antara objek di sini. Bukannya jarak di sini. Okey, so jangan salah faham. Bukan jarak di sini. So bukan ini. Jaraknya di antara pusat objek 1 dengan pusat objek 2. Ini yang dikatakan sebagai jarak yang dimasukkan. Dan jasad 1 ada M1, jasad 2 ada M2. Maka dikata dua hubungan di atas diwujudkan ataupun diubah ataupun digabungkan, maka terbentuklah satu persamaan yang dikenali sebagai hukum kegravitian semesta Newton.
Okey, so ini yang pertama, ini yang kedua tadi, maka didapat hasilkan satu hubungan baru. Hubungan baru gabungan dua-dua hubungan tadi. Maka terwujudlah hubungan ataupun rumus ini. F berkadar terus dengan hasil darab M1 dan M2 berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara keduanya. Okey, kita tengok info kat sini. Ada info yang disertakan di sini. Ini hebatnya buku teks buku teks yang dihasilkan oleh cendekiawan. Hebat-hebat semua ni. Okey, yang pertama dikatakan sini daya graviti wujud secara berpasangan. Maknanya kena ada dua objek. Kalau satu objek tidak ada daya di situ. Daya kegravitian ni lah, daya graviti ni. Manakala yang kedua dikata dua jasad itu masing-masing mengalami daya graviti dengan magnitud yang sama. Maknanya hasil tindak balas lah, tak kira lah objek tu satu besar satu kecil, tapi dua-dua tu akan menghasilkan daya graviti yang magnitudnya adalah sama. Itu kita akan tengok akan lebih lanjut lagi. Okey, info yang kedua ni, mengapakah daun yang layu itu bergerak ke arah bumi? Ni daun ni, daun pokok betik kan. Okey, tiba-tiba mungkin dia dah jatuh, dia dah rosak, dah jatuh, kemudian dia akan jatuh ke bumi. Jadi dikatakan sini kedua-dua daun dan bumi mengalami daya graviti yang sama. Hal ini menyebabkan daun dan bumi bergerak mendekati satu sama lain. Sebenarnya mendekati sama lain, tapi oleh sebab jisim bumi ni jauh lebih besar daripada jisim daun, maka daya graviti tidak ada kesan yang ketara. Tak dapat rasa pergerakan bumi tu tak rasa. Okey, ke atas pergerakan bumi. Oleh itu pemerhati di bumi hanya melihat daun itu saja yang jatuh. Daun itu saja yang menghampiri bumi. Sebenarnya daya tarikan itu ada pada dua-dua. Okey, itu yang hebatnya. Seterusnya, hukum kegravitian semesta Newton. Okey, kita meneruskan lagi ataupun kita kembangkan lagi hukum ini menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Ini maksud yang penuh. Jadi kalau nak jawab soalan, cubalah tulis ayat yang macam ni. Okey, hukum kegravitian semesta Newton boleh diungkapkan seperti berikut. So kita dapatlah persamaan macam ni. Tapi tadi kita tulis lain kan? Tadi kita ada simbol. Tadi dia macam ni, berkadar, ada perkadaran. Okey, dia ada M1 dan M2 bahagi dengan R kuasa 2. Ini persamaan yang tadi. Okey, betul tak? Gabungan hubungan tadi kan. Jadi sekarang ni dia jadi macam ni. Sebab apa? Sebab untuk hilangkan simbol perkadaran ni jadi sama dengan kita kena darabkan persamaan ini dengan satu pemalar. Jadi darab dengan pemalar kegravitian, iaitu simbol diguna adalah G besar. Maka hilanglah ini. Tapi ini tak adalah semudah macam ni Ada rumit juga, tapi kita pemudahkanlah untuk tahap ini. Okey, di mana F ialah daya graviti antara dua jasad, M1 jisim jasad pertama, M2 jisim jasad kedua, dan R ialah jarak di antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad kedua, dan G besar adalah pemalar kegravitian dengan nilainya 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Okey, dan sekiranya anda mengetahui jisim dua jasad dan jarak di antara dua pusat jasad tersebut, anda boleh menghitung magnitud daya graviti antara dua jasad tersebut. Juga lepas ni kita akan tengok contoh-contoh lah. Ada banyak-banyak contoh-contoh yang akan disertakan. Okey, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Hitungkan daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi. Okey, sebiji buah durian dengan bumi. Durian ni mungkin masih berada di atas pokok lah. Jisim durian diberikan 2 kg, jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Jarak di antara pusat durian dan pusat bumi ialah 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Ini jauh jauh, tapi ni jauh disebabkan oleh pusat bumi itulah yang jauh Okey, penyelesaian dia. Okey, ikut step by step seperti yang telah ditunjukkan dalam siri-siri tutorial sebelum ni. Senaraikan maklumat yang diberi dengan simbol. Okey, yang pertama kita keluarkan apa maklumat yang diberi. Okey, seperti yang ditulis. M1 jisim yang pertama 2 kg, M2 jisim yang kedua 5.97 darab dengan 10 kuasa 24 kg. R jarak di antara kedua-dua objek tersebut 6.37 darab 10 kuasa 6 meter, dan pemalar graviti diberi. Biasa pemalar tak payah hafal tak perlu hafal. Biasa diberi dalam soalan.
Okey, langkah kedua, kenal pasti dan tulis rumus yang digunakan. So, kita dah kenal pasti tadi rumus yang kita nak guna. F sama dengan G darab M1 darab M2 bahagi dengan R kuasa 2. Dan kita masukkan, gantikanlah. Masukkan nilai dia, masukkan semua nilai, tekan kalkulator dan kita dapat jawapan dia. Okey, so jawapan markah diberi kat mana? Sudah pasti dah dekat sini. Nilai-nilai yang kita masukkan markah yang pertama dan jawapan yang betul markah yang kedua. Okey, so ini sama seperti yang kita dah bincang dalam tutorial. Nanti dalam tutorial kita ada jawab soalan-soalan lain pula. Okey, contoh yang kedua. Sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti sebanyak 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. Berapakah jisim roket itu? Dia nak jisim roket. Mungkin jisim yang kedua lah kot. Jisim yang kedua mungkin. Okey, jisim bumi diberi 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Jarak di antara pusat bumi dengan roket ialah 6.37 darab 10 kuasa 8 meter. Okey, so kita buat step by step seperti mana yang kita dah amalkan sebelum ni. Kita keluarkan maklumat yang diberi. F sama dengan 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. Jisim yang pertama, jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Jisim roket M2. Betul jisim roket M2 kita tak tahu dan kita nak dapatkan dia. Jarak di antara pusat bumi dengan pusat roket ialah R 6.37 darab 10 kuasa 6 dan ada pemalar ke graviti yang diberi. Lepas tu kita kenal pasti rumus yang kita nak gunakan. Kita nak gunakan rumus ini. Tapi sebaiknya kalau ikut cara yang sebelum ni kita belajar, kita jadikan apa yang kita nak itu sebagai subjek. Jadi dalam kes ini kita nak M2 sebagai subjek. So kita buat rumus yang baru. M sama dengan F dah ada kat situ. F kita keluarkan ataupun kita gerakkan R kuasa 2 kat sini dan kita bahagi dengan G dan M1. Lepas tu kita pun gantilah nilai-nilai dia dan kita dapatlah jawapan dia. Okey? Faham kot? Kalau tak faham boleh komen dekat ruang komen di bawah. Okey, dan ini adalah rumusan dia kesan jisim dan jarak. Kesan jisim dan jarak. So jisim tadi kita ada M1 dan M2, jarak kita ada R lah. Okey, di antara dua jasad pegun di bumi ke atas daya graviti ditunjukkan dalam rajah 3.7. Ini rajah 3.7 Kita dapati bahawa semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti. Okey, manakala dari segi hubungan dengan jarak pula, daya graviti berkurang apabila jarak di antara dua jasad bertambah. So formula yang kita ada sebelum ni kan, formula kita ada tu F sama dengan G M1 darab dengan M2 bahagi dengan R kuasa 2. So dia berkadar terus. M1 dengan M2 ni berkadar terus. Sebab itu dia akan semakin besar jisim, maka semakin besarlah nilai F. Sebaliknya bagi nilai jarak antara dua objek, semakin besar sebab dia berkadar songsang semakin besar nilai R, maka semakin kecil nilai F yang dibolehi. Jadi daya graviti antara dua jasad bergantung, ini rumusan, bergantung kepada jisim jasad dan juga jarak di antara dua jasad tersebut. Okey, kita tengok info yang diberi sebelah ni. Walaupun daya graviti merupakan daya semesta, dua orang di permukaan bumi tidak akan merasai kesan daya graviti antara satu sama lain. Sama macam kes daun tadilah. Hal ini kerana daya graviti antara dua jasad berjisim kecil mempunyai magnitud yang sangat kecil. Contohnya dua orang yang masing-masing, ada dua orang kawan, mungkin ada dua orang kawan duduk dekat-dekat ataupun duduk jarak di antara, ada jarak yang tertentu. Contoh dia masing-masing ada 50 kg jisim dia, seorang lagi 70 kg, hanya mengalami daya graviti. Jika kita masuk dalam formula ni, kita dapat kira daya graviti dia cuma ada 2.3 darab 10 kuasa negatif 7 Newton saja. Jadi tak dapat rasa. Ini jarak untuk 1 meter Kalau jarak 2 meter lagi kecil lah. Kalau jarak 10 meter lagi kecil lah. Dia punya kesan ataupun daya graviti yang masing-masing kena tadi. Jadi tak terlalu kecil dan tak dapat rasa pun sebenarnya. Okey? Kita akan jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Okey guys, jom sertai kami belajar fizik di sini, channel Cikgu Fenso. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Okey, bye-bye.